Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma iftah lana kulla khair min kulli khair fi kulli khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana fi Ramadan. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita akan menyambung semula pengajian kita berkenaan dengan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah sampai pada muka surat yang ke-33, hadis yang keempat. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membaca kitab dengan niat pertama sekali, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, akhlak yang benar, adab yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, jalan agama yang benar, dan dengan niat untuk dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita kefahaman berkenaan dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga dan para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya imam kita, Imam Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani, pengarang kitab yang kita sedang belajar ini. Juga kepada ulama-ulama Melayu kita, guru-guru kita, ibu bapa kita, anak isteri, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Kemudian kita susuli dengan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Maka dengan ayat tersebut kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini, jadi eloklah kita sama-sama mengamalkan dulu istighfar yang dianjurkan oleh para ulama kita apabila kita memasuki bulan Rejab. Mengikut Imam atau mengikut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Imam Qatadah radhiyallahu rahimahullah, maka bulan Rejab ini bulan di mana Allah menggandakan dosa dan juga Allah menggandakan pahala. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran tu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut, khususnya pada bulan 4 Arba'atun Hurum, 4 bulan yang haram. Sebenarnya dosa dan maksiat ini pada mana-mana bulan pun diharamkan, tetapi Allah memperbesarkan dosa pada bulan haram. Jadi bulan ini bukan bulan yang main-main, ini bulan yang serius. Ini bulan musim ibadat bermula. Bulan Rejab ini disebut sebagai bulan anak kunci kepada musim-musim ibadat. Jadi apabila kita mula memasuki bulan yang ke-7 ini, kita dianjurkan oleh para ulama supaya memperbanyakkan istighfar. So ada banyak istighfar yang dikarang oleh para ulama. Antara yang masyhur yang kita akan baca pagi ini, pertama sekali kita akan baca Sayyidul Istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian kita akan baca Rabbighfir li warhamni wa tub alai 70 kali. Jadi kalau boleh baca ni pagi dan petang sepanjang bulan Rejab. Sepanjang bulan Rejab. Sehingga kan ada ulama kata kalau boleh himpunkan sampai apa? Sampai 100,000 sampai 100,000 atau 50,000 istighfar dalam bulan Rejab. InsyaAllah kita baca Sayyidul Istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam satu hadis yang sahih, siapa yang baca Sayyidul Istighfar walaupun sekali, kalau dia baca waktu pagi, dia mati, dia adalah ahli syurga. Sebahagian riwayat menyebut wajabat, maka wajiblah baginya syurga walaupun baca sekali. Tapi ulama anjurkan kita bulan Rejab ni baca 3 kali. Baik. Kemudian kita baca istighfar dalam bentuk doa Rabbighfirli warhamni wa tub alai 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alai, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alai,
Rabbi ighfirli warhamni wa tub alai. 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 Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Ada tisu tak kan? Tisu ada tak? Tisu. Semua sikit bagi ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung semula pada muka surat 33 ya. Jadi kalau kita sempat melihat recap sedikitlah terima kasih. Tentang apa yang kita dah belajar daripada awal kitab ini. Pertama sekali berkenaan dengan hadis-hadis fadail, hadis-hadis kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kerana membangga-bangga ataupun membesarkan diri ke atas orang lain, kerana itu sifat yang terkeji. Mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat begitu. Maka sesungguhnya sifat Rasulullah yang utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawadhu. Tetapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kerana ia sebahagian daripada wahyu dan perintah Allah dan agama, bahagian agama yang perlu kita tahu dalam agama kita. Jadi Rasulullah menceritakan kelebihan Rasulullah bukan untuk membesarkan diri baginda ke atas orang lain, kerana itu bukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi pada hadis berkenaan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun nama baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda sampai kepada Adnan.
Itu adalah nasab yang disepakati. Jadi imam kita Al-Imam Yusuf bin Ismail Nabhani mula pekan pertama sekali dengan nasab. Jadi kenapa? Kerana seluruh para nabi itu wajib pada mereka syarifun nasab. Kemuliaan nasab ini semua para nabi ada. Kemudian beliau membawakan tentang hadis Nur Muhammad. Jadi kalau kita tengok cara imam kita menyusun hadis adalah berdasarkan kewujudan kemuliaan tersebut. Jadi oleh kerana hadis Nur Muhammad ni menceritakan tentang awal kejadian makhluk, maka beliau letak hadis ni yang pertama. Kemudian beliau bawa hadis yang hadis ni hadis yang pertama selepas hadis nasab. Kemudian beliau pergi pada hadis yang ketiga, hadis yang sangat masyhur. Dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, kemudian dibawa daripada Irbad bin Sariyah, dan juga sebenarnya ada banyak lagi riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu berkenaan dengan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah ditentukan sebagai nabi sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Dan ketika Nabi Adam alaihi salam masih lagi belum ditiupkan roh, masih lagi dalam keadaan tanah yang basah. Jadi itu awal. Selepas Nur Muhammad, Isa Nur Muhammad bawa pergi kepada Rasulullah, ini telah ditentukan kenabiannya ketika Nabi Adam alaihi salam masih belum ditiupkan roh. Jadi hari ini sampai kepada hadis yang keempat, kisah awal, iaitu Nabi Adam alaihi salam bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang keempat. Wa qala al-muallif an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qatarafa Adamul khati'ah, maka apabila Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan. Kita tak kata dosa, tuan-tuan. Kita tidak mengatakan dosa kerana nabi-nabi itu maksum daripada dosa. Itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau nampak macam dosa sekalipun, dia dipanggil sebagai dosa suri, bukan dosa hakiki. Dosa rupa sahaja, nampak rupa, hakikatnya bukannya dosa. Kenapa? Kerana kesalahan Nabi Adam AS ini sebenarnya terkandung padanya hikmah yang begitu banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Maka ulama kata dengan turunnya Nabi Adam AS ke bumi ini, maka lahirlah apa kita panggil nabi-nabi, para ulama. Dengan adanya turunnya Nabi Adam AS ke bumi ini, maka bermulanya taklif dan sebagainya. Maka apabila Nabi Adam AS melakukan kesalahan tersebut, maka kalau kita tengok banyak ulasan ulama tentang kesalahan tersebut. Ada yang ulama kata kesalahan tersebut berkaitan dengan cita-cita manusia. Yang ada pada manusia ni memang kita panggil apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Jadi baginda ditipu daya. Beliau ditipu daya bahawa kalau makan buah tersebut akan kekal. Jadi ada yang kata panjang angan-angan ni boleh jadi punca maksiat yang besar. Ada yang kata kerana nafsu ataupun kerana perut. Kerana perut. Ada yang kata berkaitan dengan fitnah wanita. So, macam-macam lah ulama apabila menganalisa. Dan ada ulama kata, kalau kita tengok kenapa Nabi Adam AS baginda mudah bertaubat berbanding dengan iblis yang tidak bertaubat, sedangkan kedua-dua mereka telah melihat alam ghaib. Nabi Adam dah tengok syurga dan sebagainya, alam ghaib. Iblis apatah lagi dah tengok alam-alam langit.
dan dah melihat alam-alam ghaib. Kenapa iblis payah nak bertaubat? Kenapa Nabi Adam AS mudah bertaubat? Jadi ulama kata kalau dosa itu datang daripada keegoan, susah nak taubat. Dosa yang lahir dari keegoan, susah sangat nak bertaubat. Tapi kalau dosa daripada kesalahan, apa kita panggil, nafsu, tanpa ego, dengan rendah diri, mudah nak bertaubat. Jadi dosa ni tuan-tuan, kalau dah dibuat dengan ego, itu memang payah nak bertaubat. Kalau tak dibuat dengan ego, maksudnya dengan rendah diri, itu senang nak bertaubat. Baik. Maka qala ya rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad lama ghafartali. Lama ghafartali. Maka kata Nabi Adam AS, wahai Tuhanku, aku memohon daripadamu dengan hak Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tak lahir lagi. Lama ghafartali, semoga engkau mengampunkan daku dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah azza wa jalla ya Adam, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqahu. Wahai Adam, dan bagaimana engkau mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku belum menciptanya? Ini soalan ini bukan Allah nak tahu, Allah Maha mengetahui, ya. Qal, maka kata Nabi Adam, li'annaka ya rabbi lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil 'arsy. Kata Nabi Adam alaihi salam, sesungguhnya wahai Tuhanku, kerana engkau ketika engkau menciptakan daku dengan kekuatanmu dan engkau meniupkan padaku daripada roh ciptaanmu, maka aku pun mengangkat kepalaku. Dalam sebahagian riwayat, ketika Nabi Adam AS ditiupkan roh sampai ke pusat, sampai ke bahagian pusat, belum sampai ke bahagian kaki lagi, dia dah bangun. Dia dah bangun. Kata sebahagian ulama, menunjukkan manusia ni ada sifat tergesa-gesa. Tak sempurna lagi kejadian, dah bangun. Itu sifat manusia lah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dia kata, ketika engkau menciptakan daku dan engkau meniupkan roh ciptaanmu padaku, aku angkat kepalaku dan aku lihat ala qawaimil arsh, aku melihat pada tiang-tiang arsh tertulis maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, nama Rasulullah SAW tertulis di tiang-tiang arsh. Bahkan ulama kata nama Nabi Muhammad SAW tertulis di pintu-pintu syurga, di dalam syurga pun tertulis. Sebab tu sebagian ulama kata, siapa yang ada nama Nabi Muhammad SAW dalam rumahnya jauh daripada kefakiran. Kerana sifat syurga tu jauh daripada kemiskinan. Dan nama Nabi Muhammad SAW bukan sahaja dalam riwayat ditulis dalam syurga, tetapi dalam riwayat ini tertulis pada tiang-tiang arasy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana tak ada makhluk yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada Rasulullah. Tak ada. Arasy sekalipun, makhluk Allah arasy sekalipun tak lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Maka aku mengetahui bahawa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu melainkan makhluk yang paling engkau cintai. Faqala Allahu azza wa jalla, sadaqta ya Adam, benarlah katamu wahai Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya wa idza sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Benarlah wahai Adam, sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku cintai, dan apabila engkau meminta keampunan daripadaku dengan hak baginda sallallahu alaihi wasallam,
maka aku ampunkan, aku beri keampunan bagimu. Dan walaula Muhammadun ma khalaqtuka, dan kalau bukan kerana Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan kamu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ada 3 riwayat berkenaan dengan kalimah yang Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Dalam Al-Quran ada sebut fatalaqqa Adamu kalimat, maka fatalaqqa Adamu kalimati min rabbih, kalau tak silap saya, maka Nabi Adam AS menerima kalimah-kalimah taubat daripada Tuhannya. Maka di sini ada 3 riwayat. Antaranya kalimah tawassul, antaranya Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati, dan seterusnya. Itu doa yang Nabi Adam AS baca disebut. Dalam riwayat lain ada satu lagi lain. Ada 3 riwayat tentang apakah kalimah yang Nabi Adam AS bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengannya, dan salah satunya adalah tawassul. Maka sebahagian orang dia mengkritik, dia kata hadis ni begini-begini. Sebab tu saya sediakan takhrijnya agak panjang, dan saya bawa pula riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahawa bukan Nabi Adam AS sahaja pernah bertawassul dengan Rasulullah. Bahkan ahli-ahli kitab sebelum datangnya Rasulullah SAW telah pun bertawassul dengan Rasulullah SAW. Jadi ulama kata kalau ada 3 riwayat berkenaan dengan kalimah-kalimah taubat Nabi Adam AS, maka tak salah kalau ketiga-tiga itu merupakan kalimah-kalimahnya, kalimah tawassul, kalimah istighfar dan sebagainya. Rawahul Baihaqi fi Dalail wal Hakim was-Sahhah. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Dan kalau kita tahu Imam Baihaqi ini adalah di antara imam-imam besar dalam ilmu hadis, itu sangat besar, sehingga kan ulama kata setiap imam dalam mazhab Syafi'i terhutang budi dengan Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Imam Baihaqi, Imam Syafi'i terhutang budi dengan dia. Besarnya kedudukan Imam Baihaqi. Disebut, kalau tengok dalam nak tahu dalil-dalil mazhab Syafi'i, boleh tengok kitab Sunan Kubra. Kitab Sunan Kubra Imam Baihaqi tu, itu boleh dikatakan adalah dalil-dalil mazhab Syafi'i. Tak ada yang buat macam tu, yang berkhidmat kepada mazhab Syafi'i seumpama khidmatnya Imam Baihaqi pada mazhab Syafi'i. Ulama hadis yang sangat besar. Beliau meriwayatkan perkara ini dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kitab Dalailun Nubuwah tu bahagian pertama tu cerita tentang sebelum kelahiran Rasulullah tu apa yang kemuliaan-kemuliaan Rasulullah. Dia elok baca dalail ni ketika Maulid Nabi dan sebagainya. Dan wal Hakim was-Sahhah, dan Imam Al-Hakim, dan beliau mentasihkannya. Cuma Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Sahihain, beliau pada separuh yang pertama ketat, separuh yang kedua disebut sebagai sedikit tasahul. Tapi saya suka penjelasan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mengatakan beliau bukan tasahul, beliau tidak sempat menyimak. Adalah perbahasan yang panjang. Dari itu ilmu hadis lah. Baik, maka kita pergi pada muka surat yang 34, komentar editor. Jadi saya tengok hadis ini ada tempat yang boleh dikritik oleh orang-orang yang menolaknya. Jadi sebab tu saya jawab. Saya jawab. Jadi takhrij ringkas. Sanad Baihaqi dan Al-Hakim terdapat padanya Abul Harith Abdullah bin Muslim Al-Fihri yang mempunyai tuduhan pemalsuan hadis. Jadi pada sanad Imam Baihaqi dan Imam Hakim ni ada sedikit, kita panggil kelemahan, ada kelemahan yang berat. Kelemahan yang berat. Tetapi namun begitu hadis ini juga mempunyai sokongan. Rawi pertama ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, maknanya mempunyai tawabi'. Mempunyai tawabi' atau mutabi' ataupun ulama mutaba'ah. Maknanya perawi Sayyidina Umar Al-Khattab diriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah Al-Baihaqi dan Mustadrak Al-Sahihain oleh Imam Al-Hakim. Tetapi bukan dua kitab ini saja, ada kitab-kitab yang lain juga. Dua kitab ini ada Abdullah bin Muslim Al-Fihri yang ada masalah, tapi kitab-kitab yang lain tak melalui Abdullah bin Muslim Al-Fihri.
Maka namun begitu, hadis ini juga mempunyai sokongan rawi pertama, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dengan makna yang hampir sama daripada riwayat At-Tabarani. Maknanya juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam Mu'jam Saghir dan Awsat. Dan Imam Ajurri, bukan Ajiri, saya itu silap tulis tu, bukan Ajiri, Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah, dan Abul Muti' Al-Misri di dalam Al-Awwal min Amali Abi Muti' Al-Misri. Jadi bila saya tengok sanad hadis ini, jadi ada dua sanad yang ada masalah, yang berat, tapi 3 sanad lain tidak ada masalah yang berat. Jadi kita panggil hadis yang ketiga ni hadis tawabi'. Kalau dia datang daripada riwayat sahabat yang lain, kita panggil syawahid. Ini dia ada tawabi' yang boleh membantu menaikkan darjat hadis tersebut. Dan sanad bagi riwayat At-Tabrani dan Abu Muti' Al-Misri adalah dhaif dan tidak terdapat padanya rawi yang dituduh dengan pemalsuan hadis seperti Abdullah bin Muslim Al-Fihri, dan riwayat hadis dhaif di dalam perkara manaqib, kemuliaan-kemuliaan seseorang, adalah diterima oleh majoriti ulama hadis. Jadi kalau hadis tu tak ada masalah, saya tak ceritalah tafrish. Tapi kalau hadis tu ada perbahasan sikit, saya kena terangkan. Jadi kadang-kadang ulama dia nukilkan, macam Imam Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani ini ulama hadis besar. Kita fahamlah bila dia tulis tu adalah perbahasan dia. Dan sebenar-benarnya bila kita faham Imam Baihaqi tulis dalam kitab Dalail Nubuwah ni, kalau kita faham itu saja cukup dah. Pasti ada sebabnya. Kemudian saya tambah lagi ulasan daripada Syekh Muhaddis As-Sayyid Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Mekah, dapat PhD dalam hadis daripada Universiti Al-Azhar, dan dapat saya dia juga dapat ijazah doktor kehormat daripada Al-Azhar, ulama besar. Juga menukilkan hadis dalam kitabnya Abwabul Faraj, pintu-pintu. Faraj di sini bukan kemaluan kan. Kalau farjun kemaluan, farajun jalan keluar dari kesusahan. Jadi jangan baca Abwabul Faraj habis, itu pintu-pintu kemaluan, baca Abwabul Faraj, iaitu pintu-pintu keluar dari kesusahan. Tapi dalam bahasa Melayu faraj tu jadi faraj jugalah. Ini bahasa Arab. Jadi imam tokoh besar hadis masa kini, Sayyid Muhammad, kita panggil Sayyid Muhammad Alawi, ayah beliau Syekh Alawi, antara ulama yang banyak mengajar ulama-ulama Melayu kita di Mekah. Beliau juga mengajar di Masjidil Haram, sehinggalah golongan Wahabi menghalang beliau. Keturunan beliau adalah keturunan ulama pengajar di Masjidil Haram. Tapi bila Wahabi menguasai Mekah, akhirnya beliau sendiri dihalau keluar apa kita panggil dilarang mengajar di Masjidil Haram. Akhirnya beliau pergi mengajar di Indonesia, pergi ke Indonesia. Setelah beberapa tahun di Indonesia, maka Malik, saya lupa Malik Raja Saudi yang mana, yang berjumpa dengan beliau supaya balik semula ke Mekah. Kerana kalau ulama keturunan Rasulullah tidak ada di Mekah, macam Mekah ni tak ada bunga. Jadi beliau pun balik semula di Mekah, tapi tak mengajar di Masjidil Haram. Tak mengajar di Masjidil Haram, mengajar di satu tempat, madrasahnya. Saya pernah pergi ke sana, tak sempat berjumpa dengan beliau, dan beliau wafat selesai tempat sempat berjumpa. Beliau juga pernah datang ke Malaysia. Tapi saya sempat mengambil ijazah daripada anak murid beliau, Syekh Nabil. Alhamdulillah. Dan beliau menukilkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain, dan beliau berkata, dan hasilnya adalah hadis ini telah disahihkan dan dinukilkan oleh sekumpulan para ulama yang hebat dan para imam hadis dan hufaznya yang mempunyai kedudukan yang diketahui dan status yang tinggi, dan mereka merupakan pemegang amanah bagi sunnah nabawiyah.
Jadi hadis ini ada orang kritik, kata tak betul lah, palsu lah. Sebab apa? Mereka menolak tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menghukum tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syirik. Wahabi lah tuan-tuan, senang cakap. Senang cakapnya Wahabi lah. Golongan yang menghukumkan tawassul ni syirik. Sedangkan kata beliau, hadis ini dinukilkan oleh imam-imam besar dalam hadis. Di antara mereka ada Al-Hakim, As-Suyuti, As-Subki, Al-Bulqini, dan Al-Baihaqi telah menukilkannya di dalam kitabnya yang disyaratkan tidak ada hadis palsu di dalamnya. Kita jangan jadi macam setengah-setengah orang yang ekstrim. Apa setengah-setengah orang yang ekstrim? Dia menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Asal dhaif palsu, asal dhaif palsu. Dhaif bukan palsu, hatta sangat dhaif pun bukan palsu. Dia mungkin hampir pada palsu, sangat dhaif ini, tetapi dia masih lagi bukan palsu. Jadi berhati-hati. Antara bid'ah yang timbul pada zaman sekarang ni adalah menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Asal dhaif sikit je palsu terus. Bukan macam tu kaedah ahli sunnah wal jamaah. Dan Ibnu Katsir juga telah menyebutnya di dalam kitab Al-Bidayah, dan Ibnu Taimiyah telah beristishhad dengannya di dalam kitabnya Al-Fatawa. Jadi kita panggil ilmuwan, tokoh-tokoh agama juga menggunakan hadis ini dalam banyak kitab mereka. Selain itu, hadis ini boleh menjadi salah satu tafsiran bagi firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tambahan daripada saya lah. Maaf tuan-tuan, ambil masa sikit je, sebab saya nak berhenti pada kadar yang boleh menyelesaikan kefahaman. Kalau berhenti pada topik-topik tergantung, nanti balik tergantung. Jadi kita sampai pada tahap yang boleh membina kefahaman yang lengkap. Maka saya menambah di situ, selain itu hadis ini boleh menjadi salah satu tafsiran bagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Bukan fatalaqqa Adamu kalimatin min rabbih, saya silap baca tadi. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, iaitu kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Jadi macam saya katalah, dalam riwayat ada 3 kalimat. Jadi ada orang cuba tolak kalimat tawassul, tapi sebagian ulama kata sebenarnya ketiga-tiga kalimah itu adalah kalimah taubat Nabi Adam alaihi salam. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi kalaulah kesalahan pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam AS diampunkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara cara terbaik untuk kita meminta keampunan adalah dengan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tawassul ini hadis sahih tuan-tuan. Banyak, sangat banyak. InsyaAllah saya pun sedang menghimpunkan hadis-hadis berkenaan dengan tawassul, tabaruk dan juga istighathah. Jadi kemudian ini, selepas ini adalah tawassul kaum Yahudi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kelahiran dan kebangkitan baginda. Jadi saya baca sedikit sini. Al-Quran merakamkan tawassul. Jadi hadis ini berkenaan dengan tawassul Nabi Adam AS sebelum Rasulullah lahir. Jadi untuk mendukungnya, saya bawa komen-komen antara ulama, dan saya kata bukan Nabi Adam AS sahaja pernah bertawassul dengan Rasulullah sebelum Rasulullah dilahirkan. Bahkan ahli-ahli kitab juga bertawassul, dan ini disebut dalam Al-Quran dan tafsirannya dalam Al-Quran. Al-Quran merakamkan tawassul kaum Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 89, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Dan ketika datang kepada mereka Yahudi sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka daripada kitab Taurat,
sedangkan mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan ke atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, kafaru bih, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian laknat Allah menimpa orang-orang kafir itu. Maka berkenaan tafsir ini, saya berhenti dekat sini. Saya baca tafsir ini, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ni siapa yang karang, tuan-tuan? Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sebab tu dipanggil tafsir Jalalain. Betapa hebatnya imam ni digelar sebagai keagungan agama, Jalaluddin. Apa kata tafsir Jalalain? Maksud wa kanu min qablu, iaitu dan mereka itu sebelum kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, yastaftihun, memohon, meminta pertolongan dengan baginda, memohon pembukaan kemenangan dengan baginda. Alal ladzina kafaru. Jadi orang Yahudi dulu mereka berperang dengan golongan kufar. Bila mereka berperang dengan golongan kafir, maka di antara cara mereka nak berperang, kalau kita tengok, mereka ada tabut. Ketika Nabi ketika Talut berlawan dengan Jalut, mereka diberikan tabut, kita panggil peti yang mengandungi padanya warisan-warisan Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya. Tapi tabut tu hilang. Jadi mereka berperang lagi dengan golongan kufar. Macam mana ni? Mereka bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata imam kita, yaqulun Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhir zaman. Bila mereka berperang dengan golongan-golongan kufar, maka mereka berdoa, ya Allah, bantulah kami ke atas mereka, musuh kami, bantulah, menangkanlah kami ke atas musuh-musuh kami. Dengan apa? Dengan berkat, dengan Nabi yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Sedangkan Nabi Rasulullah SAW masih belum lahir lagi. Tapi tentunya memang kita akan tengok nanti dah disebut Rasulullah dalam kitab-kitab yang terdahulu, dan telah diberitahu pada umat-umat terdahulu akan keluar Nabi akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad tak keluar lagi. Jadi kenapa kita kata begini? Ada golongan Wahabi lagi lah, dia kata tak boleh tawassul dengan Rasulullah lepas Rasulullah wafat. Lepas Rasulullah wafat tak boleh tawassul dah. Kita kata kemuliaan Rasulullah tidak hilang dengan kewafatan Rasulullah. Kita bertawassul dengan Rasulullah bukan kerana Rasulullah itu Tuhan, tidak. Tak pernah kita iktikad Rasulullah bagi manfaat ke mudarat. Sama ada baginda hidup ke, baginda telah wafat ke, baginda adalah makhluk Allah yang paling mulia. Bukan maknanya setelah baginda wafat, kemuliaan baginda hilang, tak. Bahkan kita katakan bukan sahaja boleh bertawassul dengan Rasulullah selepas kewafatan Rasulullah, sebelum kelahiran Rasulullah pun boleh bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut ahli-ahli kitab ataupun kaum Yahudi ketika berperang dengan kaum kufar, mereka bertawassul, ya Allah, menangkanlah kami ke atas musuh-musuh kami dengan Nabi, berkat Nabi yang akan diutuskan di akhir zaman. Jadi ini adalah kemuliaan Rasulullah. Sebelum lahir Rasulullah dah ada kemuliaan Rasulullah. Bukan maknanya setelah lahir baru ataupun setelah menerima wahyu baru ada kemuliaan. Tak. Kemuliaan Rasulullah telah ditentukan oleh Allah sebelum Allah mencipta langit dan bumi lagi. Jadi jangan kita tak faham kemuliaan Rasulullah. Jadi kalau kita faham bahawa Rasulullah ni telah ditawassulkan sebelum Rasulullah dilahirkan lagi, maka kita faham bahawa hakikat kemuliaan Rasulullah itu sebenarnya lebih awal daripada penciptaan langit dan bumi. Bukan kata macam Rasulullah ni kata lepas dah dilahirkan, kemudian dah usia tua baru dipilih jadi Nabi. Bukan. Hakikatnya telah ditentukan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak awal lagi. Jadi dengan memahami kemuliaan ini, kita kata Masya Allah, kemuliaan Rasulullah tu telah begitu awal lagi ditentukan. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita sedikit kefahaman bahawa kemuliaan Rasulullah itu tidak hilang dengan wafatnya baginda. Tak ada. Bahkan telah ditentukan lebih
awal lagi. Dan Nabi Adam AS sendiri telah diriwayatkan bertawassul dengan Rasulullah bagi keampunan kesalahan baginda. Maka di antara cara yang terbaik untuk kita memohon keampunan di atas dosa-dosa kita adalah dengan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintakanlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kami cintai dalam hidup kami dan orang yang paling kami cintai ketika Engkau mencabut nyawa kami. Ya Allah, ya Allah, hidupkanlah kami di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah kekasih-Mu ya Allah, perkataan, perbuatan zahir dan batin ya Allah. Wafatkanlah kami di atas akidah dan agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah kami di bawah panji baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami daripada orang-orang yang menerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti ya Allah. Berilah kami minum daripada telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatkanlah dan tinggikanlah darjat kami di dalam syurga dekat dengan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana, dan kemudian kurniakanlah kami nikmat yang paling tinggi dapat melihat-Mu ya Allah ketika kami dalam syurga nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.